puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat kita melaksanakan ibadat, nikmat dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar-besar nikmat Allah berikan kepada kita adalah nikmat kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya saya mohon jutaan maaf khususnya buat jawatan kuasa Masjid Taman Ladang, Masjid Ladang Ulu Tiram, atas sebab-sebab sepatutnya malam ni kita ada kuliah maghrib di masjid, tapi disebabkan ada perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Tapi alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk kita buat secara online. Ini merupakan satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita tak dapat bersua muka, tapi alhamdulillah kita menggunakan teknologi untuk mendapat manfaat yang bersama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kepada Allah dengan sebesar-besar pujian, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah selesai melaksanakan ibadat solat fardul maghrib. Kemudian di antara maghrib dan isyak, saya baru mengikuti juga Imam Syahril buat Ratibul Attas, menyebut kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusuli dengan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita dapat melaksanakan solat fardul isyak berjemaah yang disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang solat isyak secara berjamaah, nescaya dia dapat ganjaran seumpama dia bangun sepertiga malam. Maknanya kalau mereka yang melakukan ibadat solat isyak secara berjamaah, seumpama dia dapat ganjaran dia bangun sepertiga malam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah, nescaya dia mendapat ganjaran seumpama dia bangun seluruh malam dengan melakukan ibadat. Cintanya kepada baginda Rasulullah SAW terhadap umatnya dengan diberikan ganjaran yang tidak setimpal berbanding dengan apa yang kita lakukan. Kita hanya lakukan beberapa minit, mungkin 15 ke 20 minit, tapi Allah berikan kita ganjarannya seumpama kita beribadat sepanjang usia kita. Inilah kelebihan yang Allah berikan khusus buat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berada di dalam satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang disebutkan sebagai bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, kalau diikutkan dari sudut maksud bulan Sya'ban adalah sesuatu yang akan terpancar. Sya'ban itu bermaksud, maknanya disimpulkan dalam kitab Madza fi Sya'ban, ada apa pada bulan Sya'ban, karangan almarhum Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Disimpulkan maksud daripada bulan Sya'ban itu adalah sesuatu yang akan terpancar daripadanya kebaikan yang banyak. Maknanya bulan Sya'ban ini adalah satu bulan yang mana kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib mengejar kebaikan di dalam bulan Sya'ban. Kerana dalam bulan Sya'ban ini akan terpancar daripadanya kebaikan yang terlalu banyak. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya bagi pengisian, di samping tu saya akan bacakan komen-komen daripada Encik Syarifuddin. Terima kasih kerana menghayati, kerana bersama-sama dengan saya. Jadi kesimpulan daripada bulan Sya'ban diambil daripada maksud sesuatu yang akan terpancar daripadanya kebaikan yang terlalu banyak. Maknanya bulan Sya'ban ini dinisbahkan sebagai bulan yang mana digalakkan, dianjurkan kepada kita ini untuk melakukan kebaikan yang terlalu banyak. Sebab itu dalam bulan Sya'ban ini juga dinisbahkan dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang terkait dengan bulan Sya'ban.
Antaranya perpindahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Kita tengok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya kiblat umat Islam dikembalikan kepada kota Makkahul Mukarramah, iaitu Kaabah. Kembalikan. Dan hampir 17 bulan dan 3 hari, hampir setahun lebih Nabi bermunajat, barulah difardukan ke atas, barulah disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipalingkan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram, iaitu Kaabah, yang sekarang kini kita bertawajuh kepadanya, iaitu Kaabah. Ini nak menunjukkan bahawa pentingnya jangan berputus asa dalam berdoa. Ini yang dinisbahkan ataupun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi bermunajat, Nabi berdoa hampir 2 tahun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita nak dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi bermunajat hampir 2 tahun memohon kepada Allah untuk kita semua semayang menghadap kepada Kaabah sebagai kiblat, hampir 2 tahun daripada kiblat Baitul Maqdis berpaling kepada Kaabah, dengan diturunkan ayat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu baginda Rasulullah SAW berada dalam Masjid Qiblatain. Kalau siapa yang menziarahi ke kota Madinatul Munawwarah akan pergi menziarahi ke salah satu masjid, iaitu Masjid Qiblatain. Qiblatain diambil daripada kalimat Qiblatain, 2 kiblat. Maknanya daripada kiblat Masjidil Aqsa menghadap ke Baitul Maqdis, berpaling kepada Kaabah. Dan dalam bulan Sya'ban juga diturunkan ayat. Ayat ini sering kita dengar, yang mana ayat sesuatu ibadat yang maknanya Allah sendiri yang memuliakan. Allah sendiri yang memulakan, kemudian menyuruh kepada makhluknya, hambanya untuk mengikutinya. Maknanya ini merupakan satu ibadat yang sangat mulia, sehinggakan Allah sendiri yang melakukan, kemudian Allah menyuruh kepada hambanya yang lain untuk mengikuti apa yang dilakukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini diterangkan, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memulakan berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Ini satu gambaran ataupun satu ibadat yang sangat-sangat mulia, kerana Allah sendiri berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Begitu juga dengan para malaikat. Para malaikat juga berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Dan kemudian orang-orang yang beriman dianjurkan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini turun pada bulan yang mulia, iaitu bulan Sya'ban. Sebab itu Sya'ban ini dinisbahkan sebagai bulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam kita memasuki bulan Sya'ban, sebelum kita memasuki kepada bulan Ramadan, mari kita sama-sama untuk sentiasa membersihkan hati kita. Sebab itu hati ini penting. Disebutkan dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Umar bin Sa'ad An-Nahri. Kita kena dengar hadis ni betul-betul. Kita kena ambil daripada hadis ni betul-betul supaya kita masuk dalam diri kita. Disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya ada 3 perkara yang aku bersumpah. 3 perkara ini bukan sumpah daripada manusia yang biasa, bukan daripada saya, bukan daripada sahabat, bukan daripada tabi'in, tapi sumpah ini daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keluarkan perkataan sumpah ini daripada insan yang mulia, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan, aku bersumpah dengan 3 perkara. Aku akan ceritakan dan hendaklah kamu memeliharakannya. Ini Nabi bagitahu kepada seorang sahabat untuk sahabat ini pelihara akan 3 perkara ini. Apa perkara yang pertama? Kata baginda Rasulullah SAW, ma naqasa malun abdin min sadaqah.
harta yang disedekahkan tidak akan rugi, tidak akan berkurangan. Ini sumpah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurangan. Ini sabda kata daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata baginda Rasulullah SAW, antara sumpah baginda Rasulullah SAW, wala zulima abdun muzlim fasabara alaiha illa zadahu Allahu izzah. Seseorang manusia yang dizalimi dengan orang dan dia bersabar atas kezaliman yang dihadapinya, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaan ke atasnya. Sumpah yang kedua daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang dizalimi, orang yang dizalimi, di samping dia dizalimi, dia bersabar dengan apa yang dikena. Dia kena dahlah dizalimi, kemudian difitnah dan sebagainya, dan dia bersama. Dia bersabar, bukan bersama, dia bersabar. Sesungguhnya Allah akan menambahkan kemuliaan ke atasnya. Kemuliaan Allah jauh lebih besar daripada darjat yang diberikan oleh manusia. Manusia boleh memberikan darjat kepada manusia yang lain dengan pangkat, mungkin datuk, tan sri dan sebagainya, penghormatan daripada antara manusia dengan manusia yang lain. Akan tetapi kemuliaan dan darjat daripada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia daripada segala-galanya. Jadi sumpah yang kedua yang Nabi bagi tahu kepada sahabat itu adalah bersabar atas segala perkara yang dizalimi ke atasnya. Maknanya kita kena bersabar. Kalau kita dizalimi, kita kena bersabar. Jangan membuka pintu fitnah, jangan mengkecam, jangan mengadu domba dan sebagainya. Kita bersabar atas apa yang berlaku dan doakan yang terbaik buat orang yang menzalimi kita. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nanti kita tengok apa petikan daripada bait-bait syair daripada kata-kata al-Imam Muhaddad. Ini yang terkait dengan husnudzan, prasangka baik, dalam berprasangka baik. Kemudian sumpah yang ketiga kata baginda Rasulullah SAW, wala fataha abdun baba mas'alah illa fatahallahu alaihi babul faqra. Dan tidaklah seseorang hamba itu suka membuka pintu masalah, melainkan Allah membuka kepadanya pintu kefakiran. Dia suka buat masalah. Dia suka buat masalah dan dia suka meminta-minta sedangkan dia boleh berusaha. Dan orang macam ni Allah akan buka kepadanya pintu kefakiran. Pintu kefakiran. Dahlah tak nak semayang, dia tak nak beribadat, tak nak apa, tak nak itu, menyalahkan orang lain dan sebagainya. Dia tak ada usaha dan sebagainya. Dia suka meminta-minta, orang tak bagi, dia bawa fitnah dan sebagainya. Allah akan bukakan kepadanya pintu kefakiran kerana dia tidak ada unsur untuk berusaha. Kemudian Nabi sambung, ini yang saya nak tekankan. Ini saya nak tekankan. Sebab baginda Rasulullah SAW, dia bersambung dan dia mengatakan, aku berpesan kepada kamu satu perkara. Maka perliharalah kamu. Nabi suruh kita pelihara. Dunia ini terbahagi kepada 4 kategori manusia. Dunia, maknanya dalam dunia ini ada 4 kategori manusia. Dan kita kena tengok kita ni kategori yang mana. Ini disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam mafhum hadis. Dunia ini dikategorikan sebagai 4 golongan manusia. Dalam dunia ni ada 4 kategori manusia. Manusia yang pertama kata baginda Rasulullah SAW, manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki, harta. Allah berikan dia harta yang banyak dan ilmu yang manfaat. Maknanya dia kaya raya. Dan dia juga orang yang berilmu. Dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dahlah kaya, kemudian dia berilmu, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengetahui dalam harta itu ada hak Allah. Maknanya dah dia kaya, dia berwarak, dia berilmu, dia bertakwa, dalam harta yang dia dapat itu dia tahu ada hak Allah, iaitu apa? Dia membayar zakat, dia bersedekah, dia infak, dia memberikan, dia menghadiahkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan ini merupakan golongan yang terbaik. Ini orang yang terbaik, golongan yang terbaik. Dia harta dia banyak, kemudian dia infakkan hartanya, kemudian dia tahu hak dia dengan Allah, di samping itu dia bertakwa kepada Allah,
dia banyak bersedekah, dia menimba ilmu, walaupun dia kaya, dia tak ada sifat sombong, dia zuhud, dia tahu kedudukannya di sisi dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tak pernah takabur, dia tak pernah bangga dengan harta yang dia ada. Ini kata baginda Rasulullah SAW, golongan ini golongan yang terbaik. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, golongan yang kedua, manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu. Dia ada ilmu yang banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Ar-Raudhah, sedap nama masjid. Bau wangian Raudhah. Mudah-mudahan kita dapat menziarahi Raudhah insya-Allah. Kata baginda Rasulullah SAW, golongan yang kedua, manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu. Dia ada ilmu. Masya Allah, ilmu dia ni digunakan untuk manfaatkan dirinya, keluarganya, untuk mereka-mereka yang berada di sekelilingnya. Maknanya dia berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia tidak diberikan nikmat rezeki. Dia ada rezeki tapi tak banyak, mencukupi untuk keluarganya sahaja. Maknanya cukup untuk dirinya saja. Untuk berlebihan dia tak ada. Akan tetapi dia ada keinginan dalam hatinya. Ada sentiasa melazimi dalam dirinya, ya Allah, kalaulah jika aku diberikan rezeki yang banyak, nescaya aku akan infakkan ke masjid. Aku akan sponsor orang ni pergi umrah. Aku akan buat perkara-perkara yang baik. Aku akan begini-begini. Dia sentiasa melazimi hatinya dengan niat-niat yang baik. Dia tak ada duit yang banyak, tapi dengan niat dia itu, kata baginda Rasulullah SAW, dia dapat ganjaran seumpama dia lakukan walaupun dia tak buat. Dan golongan ini juga termasuk dalam golongan yang terbaik. Golongan yang pertama, ada duit, ada harta, dan hartanya tu pula dia banyak menjalankan kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia bersedekah, berinfak dan sebagainya. Kemudian dalam itu juga dia ada ilmu yang banyak. Dia sering menuntut ilmu, dia rajin pergi Ratibul Attas, Ratibul Haddad, Asmaul Husna. Dia banyak pergi majlis-majlis ilmu dan dia tak pernah sombong. Dua ni dia ada dalam satu masa. Kata baginda, ini golongan yang terbaik. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dia ada ilmu, dia rajin pergi menuntut ilmu, rajin pergi beramal, rajin buat kebaikan, tapi dia tak ada rezeki yang banyak. Cukup untuk dirinya dan keluarganya sahaja. Tapi dalam hatinya sering didorong dengan niat-niat yang baik. Dia selalu berpesan kepada dirinya, kalaulah aku ada rezeki yang banyak, nescaya aku akan infak buat masjid. Kalau aku ada banyak duit, aku akan buat madrasah. Percuma aku akan bagi orang masuk belajar dan sebagainya. Dan Allah nampak niat dia itu. Kerana sabda baginda Rasulullah SAW, niatul mu'min khairu min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Maknanya sebelum dia buat, Allah dah pandang niat dia dan Allah dah terima niat dia. Walaupun dia belum buat. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW, mereka yang diberikan Allah rezeki. Allah berikan dia rezeki yang banyak. Akan tetapi, dia tidak ada ilmu. Dia rezeki yang banyak. Banyak duit, banyak harta, tapi dia tak ada ilmu. Dia bukan tak ada ilmu sahaja. Dia tak nak dekatkan dirinya untuk pergi dekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masjid dekat, tak nak pergi masjid. Ratib tak nak pergi, menuntut ilmu tak nak pergi. Bahkan dia gunakan hartanya ni untuk ke jalan maksiat. Dia lebih seronok dengan harta yang dia ada daripada dia seronok untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan, kata baginda Rasulullah SAW, golongan ini golongan yang keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Duit banyak, rezeki limpah ruah, akan tetapi dalam rezeki itu dia tak pernah pun meletakkan rezeki itu, adanya hak rezeki itu kepada Allah. Dia tak nak bayar zakat. Kalaupun dia bayar zakat, dia tak nak bersedekah. Dia tak nak dekatkan diri dia dengan Allah. Dia sombong dengan harta yang dia ada, menunjuk-nunjukkan dengan harta yang dia ada. Kemudian bangga diri dan sebagainya, bangga dengan darjat dunia yang dia ada dan sebagainya. Tak nak dekatkan diri dia dengan majlis-majlis ilmu. Ini kata baginda Rasulullah SAW, golongan ini golongan yang keji. Golongan yang keji maksudnya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam Cik Muhammad Akmal Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini golongan yang ketiga. Dan golongan yang keempat, kata baginda Rasulullah SAW, golongan yang keempat ni manusia yang tidak diberikan Allah harta.
dia miskin. Manusia yang tidak diberikan Allah harta, dia tak ada harta, miskin. Kemudian dia tak ada ilmu, dahlah miskin. Kemudian tak ada ilmu. Maksud tak ada ilmu ni, dia tak nak dekatkan diri dia dengan Allah. Dia miskin, dan dalam masa yang sama juga dia sombong, dia tak nak bersemayang, dia tak nak solat, dia tak nak pergi masjid, dia tak nak dorong diri dia pergi majlis, dia tak nak dorong dia pergi menuntut ilmu dan sebagainya. Bahkan dalam hatinya ni, dia ada niat dan berazam untuk, kalaulah aku kaya, best pakai kereta Ferrari, pakai kereta-kereta mewah, dapat bawa gadis-gadis, dapat pergi main judi, dapat pergi buat perkara-perkara yang maksiat dan sebagainya, dapat berseronok-seronok dengan harta. Ini belum kaya ni. Ini baru miskin, baru berangan-angan ni, baru berangan-angan. Dia dah meletakkan satu keazaman untuk melakukan kemaksiatan. Di sini kata baginda Rasulullah SAW, dosanya seumpama dia melakukan maksiat itu, walaupun dia tidak melakukannya. Kerana apa? Keazaman dia kuat untuk melakukan dosa. Golongan ini, golongan yang paling malang dan paling keji daripada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga, dia ada duit, dia ada harta, tapi dia cuma tak bertakwa kepada Allah, dia melakukan maksiat. Golongan yang keempat ni golongan yang paling bahaya. Dia miskin, dia tak ada duit, dia tak ada harta dan sebagainya, dia jauh daripada rahmat Allah, dia jauh untuk mencari hidayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berazam, bercita-cita. Dia tengok Facebook ada orang pakai kereta mewah. Dia tengok Facebook ada orang pergi holiday dengan bermaksiat dan sebagainya, orang kafir dan sebagainya. Dia ada keinginan, keazaman yang dahsyat. Kalaulah aku ada duit, bestnya pergi Joliet. Seronoknya, boleh tukar-tukar gadis dan sebagainya, boleh main judi, boleh pergi luar negara dan sebagainya. Kata baginda Rasulullah SAW, dia akan dapat dosa seumpama dia melakukan maksiat itu, walaupun dia tidak melakukannya, kerana keazamannya yang kuat untuk dia berbuat dosa. Ini bahayanya niat kita. Sebab itu kata baginda, sebab itu saya sering, dan juga rakan-rakan saya sering mengingatkan kepada diri sendiri dan juga mereka-mereka yang bersama, sentiasa perbaharui niat. Kita kena sentiasa perbaharui niat kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Ingat, niat kita ini, ada kala niat kita tu niat yang simple, niat yang mudah. Tapi dengan niat yang mudah itu, Allah berikan kita ganjaran lebih mudah daripada niat kita. Maknanya, niat kita itu, mungkin niat kita itu, kita tengah sakit, kita nak pergi ke satu tempat, tapi dengan keadaan sekarang ni, kalau kita demam kan kita tak boleh pergi masjid dan sebagainya, tapi kita ada kesungguhan nak pergi. Ya Allah, aku nak sangat pergi masjid tu ya Allah, tapi disebabkan aku batuk, selsema dan sebagainya, tapi dengan SOP tu ya Allah tak benarkan kami masuk. Yalah, kami faham, disebabkan kalau kita masuk takut kita menjadi penyebab penyakit itu tular dan sebagainya, kita redha dengan perkara itu. Tapi kita tak pergi masjid ni. Kita tak pergi masjid, kita tak iktikaf masjid, kita tak semayang tahiyatul masjid, kita tak dapat semayang takbir pertama dengan imam, kita tak dapat solat berjemaah dengan imam, kita tak dapat amin dengan imam, kita tak dapat amin ketika habis solat, doa dengan imam, kita tak dapat zikir dengan imam, dengan jemaah semua, kita tak dapat melakukan aktiviti-aktiviti di masjid. Akan tetapi, kita di rumah, kita semayang seorang diri, ataupun kita semayang jemaah dengan keluarga kita dan sebagainya, pahala kita dapat seumpama kita pergi masjid, walaupun kita tak pergi. Tengok powernya niat kita. Niat jangan digambarkan dengan satu perkara yang remeh. Akan tetapi, perkara yang kita niatkan itu boleh mendatangkan satu manfaat yang besar di akhirat kelak. Dalam satu hadis, disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin, digambarkan bagaimana seorang yang melakukan satu perkara dosa yang besar, dia membunuh 99 orang, 99 orang. Dan akhir yang dia bunuh itu, sebelum dia bertaubat, dia berjumpa dengan satu orang, dan orang tu mengatakan, mafhum daripada hadis itu, kalau engkau nak bertaubat, engkau kena berhijrah daripada satu tempat ini. Kau kena keluar daripada tempat engkau ini, dan kau pergi ke tempat yang lain yang lebih baik, dan kau jumpa kepada satu orang dan kau berguru dengan dia.
Ini mafhum daripada hadis itu. Kemudian dia belum bertaubat lagi, dia baru berjalan nak menuju daripada tempat dia, nak menuju ke tempat yang lain, berhijrah daripada tempatnya ke tempat yang lain. Dalam pertengahan jalan, terdetik dalam dirinya niat dia, keazamannya nak bertaubat. Ya Allah, aku nak bertaubat, aku nak belajar ni. Aku nak belajar untuk menjadi hamba yang bertakwa. Aku nak belajar menjadi orang yang memberikan manfaat kepada diri aku ni, ya Allah. Aku ni dah jauh sangat daripada rahmat-Mu, ya Allah. Sedangkan rahmat-Mu besar, luas. Lebih luas daripada air lautan yang terbentang di dunia. Ini baru saja cakap dalam hati, belum buat. Berjalan, sambil tengah jalan, tiba-tiba nyawa dia diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, turunlah malaikat yang menjaga, yang ingin membawa dia ke syurga, dan malaikat yang nak membawanya ke api neraka. Jawapan daripada malaikat yang ingin membawanya ke syurga mengatakan dia membawa niat yang betul, niat yang baik. Dia nak pergi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia layak untuk masuk ke dalam syurga. Yang seorang lagi malaikat mengatakan tak, dia dah melakukan perkara-perkara yang dosa yang besar, dia dah bunuh orang dan sebagainya. Dia layak untuk masuk ke dalam api neraka. Turun lagi satu malaikat menjadi juru ukur. Maknanya daripada tempatnya tu, tempat berjalannya tu, daripada tempat kediaman asalnya tu, dengan tempat dia mati, meninggal dunia itu, kalau dia patah balik, kalau itu lebih dekat berbanding tempat yang dia meninggal dunia, untuk dia pergi ke tempat dia berhijrah itu lebih dekat. Kalau itu lebih dekat, dia akan masuk dalam syurga. Kalau perjalanannya untuk patah balik ke tempat yang dia asal, itu lebih dekat, maksudnya dia masuk dalam api neraka. Allah, dengan izin Allah, Allah dekatkan perjalanannya tu daripada dia meninggal dunia untuk sampai tempat yang dia berhijrah. Niat menguasai ibadat. Baru saja niat, baru saja berazam untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan, diangkat darjatnya, masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya niat. Sebab itu, bila kita memasuki bulan Syaban, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, ada perkara-perkara yang kita kena, sentiasa mengingati kepada diri kita, iaitu bersangka baik dan juga tanamkan setiap hari dengan niat-niat yang baik. Sebab itu kata Al-Imam Al-Haddad dalam syairnya, wali husni dhanil lazim fahuwa khilli wa halifi wa anisi wa jalisi tula laili wan nahari. Tengok apa kata Imam Al-Haddad. Wali husni dhanil lazim, aku sentiasa mempunyai prasangka baik. Imam Al-Haddad, dia meletakkan dalam dirinya, aku sentiasa mempunyai prasangka yang baik. Husnudzan, prasangka yang baik, bersangka baik terhadap Allah, bersangka baik terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ambil kata-kata Imam Al-Haddad supaya menjadi sumber kepada diri kita, kita muhasabah diri kita untuk kita sentiasa bersangka baik. Kata Imam Al-Haddad, aku sentiasa mempunyai prasangka baik. Dalam diri Imam Al-Haddad ni tidak ada perkara yang prasangka tak baik, semua baik. Walaupun depan matanya mungkin ada perkara-perkara yang tak baik, dia akan bersangka baik. Ini susah, Ini susah sangat-sangat untuk kita nak terapkan pada diri kita. Apatah lagi yang bercakap. Saya sendiri pun susah nak melakukan perkara-perkara bersangka baik ini. Tapi kita kena terapkan diri kita setiap hari. Kemudian kata Imam Al-Haddad, fa wa khilli wa halifi. Prasangka baik ini, husnudzan ni, prasangka baik ini adalah teman dan kawan aku. Imam Al-Haddad menjadikan prasangka ini merupakan teman baiknya. Kita ada teman baik yang mungkin kita susah nak berpisah. Ini Imam Al-Haddad menjadikan husnudzan, prasangka ini merupakan teman buat dirinya. Setiap saat dia akan sentiasa bersangka baik. Wa anisi wa jalisi. Dan husnudzan ni, prasangka yang baik ni juga menyenangkan baginya, menyenangkan bagiku dan setia bersamaku. Ni nampak. Husnudzan, prasangka yang baik merupakan sifat penenang kepada Imam Al-Haddad dan sentiasa setia bersamaku, kata Imam Al-Haddad. Tula laili wan nahari, sepanjang malam dan sepanjang siangku. Sebab itu dalam kita nak sentiasa berprasangka yang baik ini, kita bagi contohlah, dalam kita berkawan ni pun kadang-kadang ada satu sifat su'udzan dalam diri kita. Kenapa kawan aku ni cepat berubah? Kenapa dia macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Sebenarnya, kalau kita ikut kepada baginda Rasulullah SAW, ajaran baginda Rasulullah SAW, minimum pada diri kita ni,
kita kena berprasangka yang baik sebanyak 70 kali kepada makhluk. Contoh, kalau kita tak diundang, ada satu majlis kita tak diundang, kita kawan baik dengan kawan kita ni, kenapa kawan kita ni tak undang kita? Kita tanamkan 70 prasangka kebaikan kepada dia. Oh, mungkin dia terlalu sibuk, dan mungkin dia ni sibuk buat benda-benda yang ni sampai dia terlepas pandang. Tak apa, saya maafkan dan saya pun faham keadaan dia. Yang kedua apa? 70 kali prasangka yang baik. Jangan sedetik pun pada diri kita ini ada prasangka yang buruk. Ini pertama dalam ibadat, kita kena sentiasa letakkan dalam hati kita noktah bahawa setiap perbuatan kita ni ada prasangka yang terlalu baik kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Kenapa Allah uji aku macam ni? Aku dah usaha macam-macam. Aku dah pergi interview macam-macam. Aku dah pergi dalam keadaan pandemik ni, aku dah cuba usaha untuk dapatkan kerja, tapi tak dapat. Tapi kita kena bersangka baik dengan Allah. Oh, mungkin ada aturan Allah yang lebih baik berbanding ni. Pasti ada. Kita kena bersangka baik paling minimum 70 kali. 70 kali. Kenapa orang buat kita macam ni? Oh, ada kebaikannya. Sentiasa. Kata Imam Al-Haddad, jadikan prasangka ni, husnudzan ni, sebagai teman dan kebaikan buat diri kita. Kalau ada sifat husnudzan pada diri kita, insya-Allah apa saja yang ada di depan mata kita ini adalah baik, dan yang ada pada diri kita ini adalah yang tidak baik, bahkan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana mungkin ada sifat kesombongan, ada sifat ujub, ada sifat riak, ada sifat-sifat yang tak baik, semua daripada kita. Tapi yang depan mata kita ni semuanya baik, walaupun anjing yang ada di depan mata kita. Sebab anjing ketika di mahsyar nanti dia tidak dihisap, kita akan dihisap. Anjing memang pada zahirnya dia najis, kita tak boleh sentuh. Kalau tersentuh dan sebagainya, kita ada cara kita untuk membersihkan dan sebagainya. Akan tetapi dia dihisap? Tidak. Dia tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih mulia daripada anjing. Tapi kalau kita ditakdirkan masuk ke dalam api neraka Allah, na'udzubillah min dzalik, anjing itu lebih mulia daripada kita, kerana anjing tidak dihisap, sedangkan kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu diri kita ini kena sentiasa menghisap diri kita sebelum kita menghisap, muhasabah diri kita sebelum kita menunding kepada orang yang lain. Sebab itu dalam bulan Ramadan ini, bulan yang disebutkan oleh bulan yang disebutkan sebagai bulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi. Kerana bila kita berselawat ke atas Nabi, ia akan menyucikan hati kita. Dia akan menenangkan hati kita. Dia akan membersihkan jasad kita. Dia akan membersihkan seluruh anggota tubuh badan kita. Mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, semua akan dibersihkan kalau kita berselawat dan kalau kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kita dengarkan, berapa banyak orang-orang yang mendapat ketenangan, akan tetapi dia tidak mendapatkan nikmat kekayaan. Fakir miskin, tak sihat, fakir miskin lagi, dalam keadaan yang tidak sihat lagi, diambil nikmat kesihatannya, tapi mendapat nikmat kesyukuran, nikmat ketenangan, nikmat kegembiraan, nikmat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana nikmat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya membesarkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu kisah seorang at-tabi'in, seorang yang hebat. Dia ni kisah Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sayyidina Ibrahim bin Adham sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang zuhud, dia ni merupakan seorang yang kaya raya. Dan satu ketika dia melihat daripada jauh satu orang miskin yang matanya buta, kulitnya sopak, tangannya kodong, dia duduk tepi jalan. Ini Sayyidina Ibrahim bin Adham ni sebelum dia zuhud dan menjadi orang yang warak, dia seorang yang kaya raya. Dia melihat seorang fakir miskin yang tangannya kodong, matanya buta, mempunyai penyakit kulit, tapi lidahnya ni sering menyebut kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Datang orang
memberikan dia makanan, suapkan dia dekat mulut, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung dan kurniaan yang besar. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang agung dan kurniaan yang besar. Ini kata-kata yang besar. Didengar oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sayyidina Ibrahim bin Adham lalu di depan orang miskin itu, yang buta itu, dan dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian orang yang buta itu menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ibrahim. Dia tahu yang datang tu Sayyidina Ibrahim. Kerana apa? Bau dirham, bau duit, bau harta Sayyidina Ibrahim bin Adham. Kemudian Sayyidina Ibrahim bin Adham dia mengatakan, tadi aku melihat ketika engkau diberikan makanan, engkau mengucapkan satu kalimat yang besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung dan kurniaan yang besar. Engkau buta, engkau fakir, engkau tak ada duit, engkau ada penyakit kulit, engkau kodong, kaki tangan kau tak ada. Kurniaan besar apa yang kau dapat? Nikmat apa yang kau dapat? Ini soalan Sayyidina Ibrahim bin Adham kepada orang yang buta itu. Orang buta itu tersenyum dan dia mengatakan, ya Ibrahim, bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan aku lisan untuk aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati untuk aku bersyukur dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sayyidina Ibrahim, benar, Allah masih berikan kau lisan untuk kau bercakap, untuk kau bertasbih, untuk kau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan kau juga diberikan hati. Dan hati itu kau gunakan lebih kepada kau bersyukur kepada Allah, kau mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang buta dan cacat itu sambung dengan satu kalimat yang besar, lalu nikmat yang mana lagi yang lebih agung daripada ini? Nikmat yang Allah berikan kepada aku, lisan aku boleh berzikir kepada Allah, lisan aku boleh berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, lisan aku boleh mengingati kepada insan yang aku cintai dan rindui, lisan aku boleh mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati aku ini ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi nikmat yang lebih agung daripada ini. Didengar oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang paling zuhud di muka bumi Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu. Dia menjadi orang yang wara', dia menjadi orang yang berzuhud kepada Allah dengan tarbiyah didikan daripada orang yang miskin. Sebab itu kita nampak orang yang bagi tisu, yang minta sedekah itu, kan ada orang kadang-kadang kita tengah makan, orang buta datang, kalau kita tak ada niat nak bagi duit, kita jangan tomah dia. Oh ini sindiket ni, oh ini tak boleh ni, oh ini. Kita tak nak bagi, kita diam. Kita jangan buka pintu fitnah. Tapi kalau kita nak bagi, kita bagi, kita tutup mata. Wa imma singgit, wa inga 10 sen, wa 20 sen, 10 ringgit, 50 ringgit, 100 ringgit. Dan mudah-mudahan benda itu akan menjadikan saham buat kita di akhirat. Tak perlu kalau kita orang datang minta sedekah ke, budak kecil datang nak beli itu, nak jual ini dan sebagainya. Kalau kita tak mampu untuk buat kebaikan, kita jangan menghalang orang untuk buat kebaikan. Oh ini sindiket, oh ini tak betul, oh ini macam ni, orang macam kita pula yang mengkaji benda tu. Ini kadang-kadang kesilapan pada hati kita. Sebab itu daripada sekarang, kita kena sentiasa muhasabah diri kita, kita kena tarbiyah, didikan kepada diri kita, untuk kita sentiasa melazimi hati itu untuk melakukan kebaikan. Sebab itu ada salah seorang sahabat ketika dia sedang pergi ke pasar, kemudian duitnya dicuri. Tak silap saya, dia pergi ke pasar, duitnya dicuri, dan dilihat oleh orang lain, sahabat yang lain, dicuri, orang tu lari. Kemudian sahabat ni stopkan orang tu, dan dia mengatakan, kau tak marah ke? Tak, aku tak marah. Dia angkat tangan dan dia mendoakan kepada pencuri itu. Dia mengatakan, kalaulah dia terdesak dan dia buat duit itu dan dia melakukan kebaikan, benda-benda yang manfaat, ya Allah kau ganjarkan dia kebaikan. Dan mudah-mudahan peroleh saham buat aku. Maknanya kalau orang tu curi, dia buat benda yang baik. Mungkin dia dalam kesusahan, dia terpaksa curi. Dia curi, dia dah usaha macam mana tak dapat, dia curi, dia buat. Tapi jangan jadikan benda ni sebagai hujah pula. Oh Ustaz Hafiz kata boleh pergi mencuri. Tak.
Tak. Kita ambil iktibar untuk didik diri kita je, hati kita. Dalam kisah ini kita ambil iktibar untuk didik hati kita. Kita nak tengok bagaimana uslub didikan sahabat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini sahabat ketika hartanya dicuri, duitnya dicuri, dia doa kepada Allah, ya Allah, kalau orang itu lakukan perkara yang baik, kau ganjarkan dia ganjaran yang besar. Dan kalau dia melakukan perkara yang tak baik, ya Allah, kau ampuni dosanya, ya Allah. Tengok bagaimana sahabat baginda Rasulullah SAW dapat didikan daripada baginda Rasulullah SAW. Ini didikan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ini tarbiyah yang terlalu mahal, yang tidak boleh dibayar daripada wang ringgit. Kita tengok sahabat-sahabat ini, dia belajar dengan baginda Rasulullah SAW bukan macam zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang ini tinggal kaki nak melangkah saja. Tangan nak pakai baju, seluar, pakai kupiah, nak pergi belajar saja. Bawa anak-anak, okey, pergi kelas, mengaji agama dan sebagainya. Itu saja. Zaman sahabat, nak pergi belajar dengan Nabi, bukan hanya pergi belajar. Sebelum pergi belajar, diharungi dengan penuh siksaan. Kita belum lagi sampai tahap disiksa, diuji seperti mana sahabat bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Kita belum lagi sampai. Walau sebesar biji sawi pun belum sampai lagi. Kesabaran sahabat dalam mendidik diri mereka untuk cinta, hubbu, cinta, kasih sayang dan tak nak jauh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam prasangka pada diri kita ini, kita kena sentiasa bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada makhluk Allah, dan sentiasa menanamkan hati kita ini, apa yang kita buat ini kerana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh, wahai anak-anak yang ada ibu dan ayah, saya kongsikan kepada diri saya dan saya kongsikan kepada saudara-saudara yang mendengar semua. Syarifah Akasha Alidro, semoga kita semua tergolong dalam kalangan hamba Allah yang cinta dan rindu akan Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, bantu kami untuk sentiasa bersyukur dan mentaati kepadamu. Amin ya Rab, amin ya Rab. Jadi dalam kita melakukan apa saja kebaikan, dan mudah-mudahan Allah terima kebaikan kita setiap hari itu. Sebelum kita tidur, daripada pagi ni kita buat. Pagi kita pergi kerja kerana Allah dan Rasul. Kita mencari nafkah. Kemudian kita ada bagi sedekah kepada orang. Kita masuk masjid, kita sembahyang berjamaah. Kita buat perkara-perkara yang baik. Seharian kita buat perkara yang baik. Sebelum kita tidur, kita ada mak dan ayah. Walaupun mak ayah kita masih hidup, ataupun mak ayah kita dah meninggal dunia. Sebelum kita tidur, kita angkat tangan. Ya Allah, kalau hari ini, ya Allah, Engkau terima segala amal ibadat aku buat, ya Allah. Kalau Engkau terima kebaikan yang aku buat ini, ya Allah, seharian, daripada subuh hari aku bersolat berjamaah. Kalau tak solat pun di masjid, aku solat dengan anak-anak aku dan suami aku dan isteri aku, ya Allah. Kemudian aku melakukan kebaikan, aku baca Quran dan sebagainya. Kalau Engkau terima segala amal ibadat dan kebaikan yang aku buat ini, ya Allah, aku hadiahkan semuanya kepada ibu dan ayah aku, ya Allah. Aku tak nak ambil satu pun. Semua amal kebaikan yang aku buat, kalau Engkau terima, ya Allah, biarlah ibu dan ayah aku yang dapat. Aku tak nak ambil. Biar kita tolak semua pahala-pahala kita ini kepada ibu dan ayah kita. Jadi mudah-mudahan ia akan mendapatkan saham buat ibu dan ayah kita di dunia, di barzah dan juga di akhirat. Dan setiap kali kita buat, kita tanamkan kepada diri kita, ya Allah, aku buat kerana Allah dan Rasulullah SAW. Aku buat kerana cinta aku kepada Rasulullah SAW. Nak dapat cinta kepada Nabi bukan hanya kepada lafaz. Cinta kepada Nabi ini bukan hanya pada lafaz. Kena banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad. Kena ikut apa yang Nabi suruh buat. Nabi suruh buat macam tu, buat. Sebab itu ada seorang badui, seorang badui ini, dia datang kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi sedang berkhutbah. Di depan para sahabat. Kemudian badui ini dia tak tahu adab. Badui ni kalau kita boleh katakan dia orang-orang asli lah, orang asli. Badui ni dia terus cutkan khutbah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, bila hari akhirat? Bila akhirat tu akan berlaku? Ini soalan yang besar yang ditanyakan daripada seorang badui, ditanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, bila hari kiamat akan berlaku? Kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya kembali kepada badui itu,
apa persediaan kau dengan soalan kau? Apa persediaan kau? Kau tanya pasal hari kiamat, jadi apa persediaan kau? Apa persediaan kau? Kemudian jawab Badui itu, sungguh aku tak bersedia banyak. Aku tak amal banyak. Aku tak buat amal kebaikan yang banyak. Aku tak solat banyak, melainkan solat fardu. Aku tak banyak bersedekah dan sebagainya. Aku tak banyak puasa sunat. Akan tetapi hati aku ini cinta kepada Allah dan Rasul. Aku cinta kepada engkau, wahai Muhammad. Ini yang cakap siapa? Badui. Badui ini mengatakan, aku cinta kepada engkau melebihi daripada aku cinta kepada diri aku. Kata baginda Rasulullah SAW, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau, wahai Badui, akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maknanya, dengan keberkatan cinta dia kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi memberikan satu jaminan, engkau akan bersama dengan baginda Rasulullah SAW, akan bersama dengan Badui itu, di mana? Di akhirat nanti. Sebab itu kita nanti akan bersama dengan siapa yang kita cintai. Siapa yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada sahabat kita, kita cinta kepada isteri kita, kita cinta kepada suami kita, kita cinta kepada anak-anak kita cinta kepada keluarga kita kerana Allah dan Rasul, cinta kita kepada Rasulullah SAW, insya-Allah Allah akan satukan kita bersama dengan baginda Rasulullah SAW di mahsyar, di syurga kelak, dan mudah-mudahan Allah temukan kita semua dan Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan junjungan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam bulan Sya'ban ini juga ada disebutkan sebagai satu malam, iaitu nisfu Sya'ban. Dan kita jangan menganggap bulan Sya'ban ini bulan yang biasa. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Ingat, kita bakal memasuki malam nisfu Sya'ban. Lagi beberapa hari saja lagi. Jangan tak ambil berat dengan malam nisfu Sya'ban. Kalau boleh masa itu kita duduk dengan keluarga kita, banyakkan baca Yasin, baca 3 kali Yasin dan sebagainya. Kemudian kita ingat kepada Allah, memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan munajat habis-habisan, menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak didik anak kita nak anak kita ni jadi penyebab untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, usaha kita ni kecil je, tapi sebesar-besarnya adalah doa kita. Doa kita ni memang power. Doa kita ni memang power. Allah akan mustajabkan. Jadi dalam hadis ni Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Allah memperlihatkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban yang bakal kita hadapi ni. Kita bakal hadapi malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya dan mengampuni semua makhluknya. Allah akan ampunkan seluruh makhluknya. Ya Allah, kasihnya Allah kepada kita. Kalau kita nak tengok aib kita dengan Allah Subhanahu wa taala ni cukup banyak. Tak payah tunggu 1 hari. Kita tengok 1 saat je cukup. Daripada kita bangun sembahyang subuh, habis sembahyang subuh kita pergi bekerja saja, mulut kita ni dah mengumpat. Mata kita dah memandang kepada maksiat. Telinga kita dah mendengar perkara-perkara yang mungkar. Hidung kita dah buat perkara-perkara yang macam-macam. Tangan kita, kaki kita, pergerakan kita dah buat bermacam-macam maksiat. Tapi subhanallah, dengan berkatnya Nabi Muhammad SAW, cintanya Nabi Muhammad terhadap umatnya, Nabi memberikan kita satu gambaran, kau buat satu perkara yang kecil, kau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah ampunkan dosa kau. Ini ganjaran yang Allah berikan hanya khusus kepada umat baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam bulan nisfu Sya'ban, Allah memperlihatkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya, dan Allah ampunkan semua dosa makhluknya. Allah ampunkan dosa kecuali 2 golongan. 2 golongan ni tidak akan dapat pengampunan daripada Allah dalam bulan Sya'ban, dalam malam nisfu Sya'ban. 2 golongan. Siapa golongan itu? Yang pertama, musyrik, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, musyahin. Kita kena ingat musyahin. Apa itu musyahin? Musyahin ini dikatakan orang yang buruk perilakunya. Buruk perilakunya, yang selalu menyebarkan dan juga
membakar api permusuhan di antara dua orang yang saling mengasihi. Dia ni orang yang jahat, orang yang sering membakar api permusuhan kepada dua orang yang mengasihi antara satu dengan yang lain. Dan orang musyahin ini disebutkan sebagai orang yang bermusuhan antara satu dengan yang lain. Dia bermusuh dengan saudaranya yang lain, tak bertegur siapa, memutuskan tali persaudaraan. Ini kata baginda Rasulullah SAW, dalam malam nisfu Sya'ban dia tidak akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga silaturahim kita. Yang paling penting silaturahim kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tak jauhkan kita dengan Nabi Muhammad. Allah tak jauhkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Allah berikan kita dorongan untuk kita membantu kita mendidik anak-anak kita untuk kenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad insan yang mulia dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami rindukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persediaan kita dalam menghadapi bulan Ramadan sentiasa banyak memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling penting dekatkan diri kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup perkongsian ini dengan satu hadis, dan mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada hadis ini. Disebutkan dalam satu hadis, ketika di akhirat kelak, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan-jalan dan baginda sedang melihat umatnya. Ada satu orang di kalangan umatnya dipukul oleh malaikat dengan pukulan yang sangat dahsyat. Dipukul oleh malaikat dengan pukulan yang sangat dahsyat. Kemudian orang yang sedang dipukul ini merupakan umat baginda Rasulullah SAW. Orang yang kena pukul ni dipukul merupakan umat baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, ni orang yang sedang pukul ni. Ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, berikan aku syafaat. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang memberikan syafaat. Nabi akan mengutamakan umatnya. Nabi diutuskan Allah untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Nabi diutuskan oleh Allah untuk diberikan, untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Apatah lagi umat Nabi Muhammad. Nabi cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang kena pukul ni, dipukul oleh malaikat ini, dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan aku syafaat ya Rasulullah. Rasulullah sangat sayangkan kepada umatnya. Rasulullah sayang kepada kita. Rasulullah sayang kepada isteri kita. Rasulullah sayang kepada suami kita, kepada ayah kita, keluarga kita, semua. Umat Nabi Muhammad ni sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Nabi ketika dipohon oleh orang itu untuk agar diberikan syafaat, Nabi angkat tangan. Nabi angkat tangan, dan ketika Nabi angkat tangan itu, kemudian malaikat yang memukul orang itu mengatakan, sesungguhnya inna khasmahu Ramadan. Malaikat itu mengatakan, sesungguhnya musuh orang ini, yang memberatkan orang ini dipukul adalah Ramadan. Sesungguhnya dalam bulan Ramadan, bukan sahaja dia tidak berpuasa, akan tetapi dia menjatuhkan maruah Ramadan. Dia tak jaga mulut dia tak jaga telinga dia menyebarkan fitnah, dia tidak hormat pada bulan Ramadan, dia tidak mengagungkan Ramadan, dan dia melakukan kemaksiatan pada bulan Ramadan. Disebabkan musuh dia dengan Ramadan, dia dipukul oleh malaikat di hari akhirat. Ketika Nabi nak mendoakan dia, kemudian Nabi membalikkan tangannya dan mengatakan, ana bariun mimman khasmahu Ramadan. Sesungguhnya aku tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Jadi di samping kita nak sampai kepada bulan Ramadan, mari kita tanamkan kepada diri kita ni rindu kepada Ramadan. Rindu untuk melakukan ketaatan kepada Ramadan. Daripada sekarang, kita kena berpuasa mulut kita, berpuasa mata kita, berpuasa pendengaran kita. Didik anak-anak kita untuk dekat dengan Rasulullah SAW. Masa kita ni dah terlalu terhad. Kalau nak ukur dengan dunia, sekarang ini dunia dah terlalu uzur. Bukan uzur lagi, nyanyuk. Dunia ni dah makin lama makin nyanyuk, tunggu masa saja. Mungkin saya diambil, ataupun mungkin yang mendengar ini, yang menonton ini juga diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu antara siapa yang akan diambil nanti. Kita tengok sekarang banyak orang-orang yang mati dalam keadaan terkejut.
Maksud mengejut, orang yang rapat dengan kita hari ini, besok diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diambil dengan berbagai-bagai keadaan. Kita tak tahu masa kita bila. Dan kita jangan ingat, alam dunia ini sama macam alam barzah. Alam barzah akan memperolehi kenikmatan bagi orang-orang yang di dunia melakukan kebaikan. Tapi orang-orang yang melakukan kemungkaran di dunia, belum pasti di barzah dia akan selamat. Sebab itu apabila orang masuk ke dalam alam barzah, pertama yang akan dipertontonkan kepadanya adalah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan kepada dia, kau kenal tak? Malaikat akan bertanya, kau kenal tak siapa wajah ini? Kalaulah kita menjawab, ya, aku kenal, ini kekasih aku, ini Rasulullah, inilah orang yang aku rindu, orang yang nak aku bersama dengan dia, orang yang aku cintai, orang yang sentiasa dalam hati aku, dialah imam aku, dialah Rasulullah, dialah Nabi Allah, dialah Nabi yang disanjungi. Sesungguhnya syurga kita belum sampai ke syurga, taman syurga dah ada pada barzah kita. Tapi kalau orang itu ditunjukkan gambar di dalam barzah dan orang itu mengatakan, aku tak kenal siapa ini siapa, aku tak pernah tengok pun, sesungguhnya orang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum sampai di akhirat, dia akan diazab di dalam kubur nanti. Jadi mudah-mudahan asbab dalam bulan Syaban ini Allah dekatkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merintislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu kepada Rasulullah, kita rindu kepada Rasulullah, kita rindu kepada Kaabah Nabi Muhammad, Kaabah Baitul Syarif, kita rindu kepada Makkahul Mukarramah, kita rindu kepada Masjid Nabawi. Apa yang kita boleh buat selain daripada usaha kita adalah kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat bulan Syaban ini, ya Allah, Kau terimalah kami, ya Allah, untuk menjadi tetamu-Mu, ya Allah, tetamu Rasul-Mu, ya Allah. Kami rindukan Masjid Nabawi, ya Allah. Kami rindu untuk menziarahi baginda Rasulullah, ya Allah. Kami rindu untuk memberikan salam. Lisan kami ini terlalu rindu untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, kami rindu untuk solat di Raudhah Asy-Syarif, ya Allah. Kami rindu untuk bau wangian Masjid Nabawi, ya Allah. Kami rindu untuk melihat kubah hijau di depan Masjid Nabi, di atas Masjid Nabawi, ya Allah. Kami rindu untuk bersentuhan dengan dinding Masjid Nabawi, ya Allah. Kami rindu untuk beribadat di Madinah, ya Allah. Kami rindu Masjid Quba, ya Allah. Tanamkan kerinduan itu dan ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita. Dan saya percaya dan yakin semua orang rindu kepada Rasulullah. Semua orang rindu kepada Masjid Nabawi, dan rindu itu kita ungkapkan dengan doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, doakan saya, doakan keluarga saya, doakan pusat pengajian saya, dan mudah-mudahan doa yang didoakan daripada anda semua, saya doakan juga bagi mereka yang mendengar ini akan diberikan keredaan, kerahmatan, dan mana yang diuji dengan ujian, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul pada bulan Syaban, kita mendengarkan hal-hal yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat ujian kita, Allah angkat ujian kita, Allah berikan kita kesembuhan, Allah berikan kita kenikmatan, Allah berikan kita keredaan, Allah berkati anak-anak kita. Yang penting tolong didik anak-anak kita, Tolonglah didik anak-anak kita. Didiklah anak-anak kita ke jalan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 8 tahun wajibkan terus pakai tudung. Wajibkan terus pakai tudung. Jaga maruah agama kita, tolong jaga. Kita tengok hari ini kalimat Allah Subhanahu wa taala diuji. Hari ini Allah nak uji kita sebenarnya. Allah nak tengok bagaimana pegangan kita. Kita tak boleh nak berkempen. Alhamdulillah, Johor Bahru, Tuanku Sultan Ibrahim dah mengisytiharkan Johor tak boleh pakai kalimat Allah melainkan orang yang Islam. Orang bukan Islam tak boleh. Jadi petanda bahawa Allah sayang kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tolong jaga anak-anak kita. Bagi yang ada anak-anak perempuan, tolonglah jaga maruah anak perempuan anda terletak kepada ibu dan ayah. Kita tak jaga maruah anak kita, maknanya kita tak nak bawa anak dan keluarga kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ketika mana seorang datang kepada beliau mengadu akan anaknya derhaka kepada dirinya, kemudian anak tu dipanggil oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada anak tu, apa yang kau buat kepada ayah engkau? Kenapa kau pukul ayah engkau? Kata anak itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kepada Amirul Mukminin, sebelum kau nak pukul aku, wahai Amirul Mukminin, adili aku. Sebelum kau nak pukul aku, kau kena adili aku. Kata anak itu, sebelum kau nak pukul aku, kau tanya kepada ayah aku, apa yang dia buat kepada aku? Yang pertama, dia berkahwin dengan orang Majusi. Ibu aku ni bukan orang Islam, orang Majusi. Yang kedua, aku diberikan nama dengan nama yang tidak ada manfaat. Nama aku bukan nama yang baik. Sebab itu kita sebagai ibu bapa bagi nama kepada anak kita nama-nama yang baik.
Nama-nama yang ada makna, yang ada keberkatan. Kemudian kata anak itu yang ketiga, sesungguhnya aku tak pernah dididik, aku tak pernah diajar dengan satu perkara yang baik melainkan memukul binatang ternakan. 3 perkara. Yang pertama, ibu aku bukan orang Islam, orang Majusi. Yang kedua, nama aku bukan nama yang baik. Yang ketiga, aku tak pernah diberikan didikan yang baik. Kata Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau wahai bapa terdahulu derhaka kepada anakmu sebelum anakmu derhaka kepadamu. Maknanya, ibu dan ayah, kalau kita tak boleh didik anak kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul, sesungguhnya kita dah mendidik anak kita untuk derhaka kepada kita dulu sebelum anak kita itu derhaka kepada kita. Kita dah didik diri kita ini derhaka kepada anak kita dulu sebelum anak kita tu derhaka kepada kita. Jadi tolong hari ini kita diuji dengan anak. Sebenarnya COVID-19 ni ujian yang kecil je sebenarnya. Ujian yang besar adalah ujian kita mendidik anak-anak kita dan ahli keluarga kita. Umur 7 tahun, 80, terus 8 tahun dah wajibkan anak kita ni pakai tudung, tutup aurat dan sebagainya. Kita tunjukkan kemegahan Islam kita ini bermaruah. Anak perempuan kena jaga maruah. Kalau kita mati kelak, kalau kita meninggal dunia, setidaknya dekat barzah kita ni tenang. Alhamdulillah anak aku dah diberikan didikan, dalam hatinya ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dah pukul 10 pun saya minta maaf sangat-sangat mengganggu masa anda semua yang menonton. Terima kasih. Saya baca komen sikit Terima kasih kepada Puan Shanas. Masya-Allah, Kak Shanas pun ada. Amin ya Rab. Puan Jamilah, Encik Azri, amin ya Rab. Encik Sufian, Alung Sufian, Masya Allah, amin ya Rab. Encik Kamal, sahabat saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Kamal. Kak Shanas, Assalamualaikum Ustaz Hafiz, rindu kepada Nabi Muhammad. Betul, kami pun rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat saya Encik Saning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam, amin ya Rab. Semoga Allah terima taubatku ini, amin. Semoga Allah terima taubat kita semua. Semoga semua jemaah dirahmati Allah, amin ya Rab, amin ya Rabbal alamin. Encik Romi pun ada baru menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan asbab kita bersama pada hari ini, ya Rab, Engkau Maha mendengar, ya Rasulullah, Engkau Maha mendengar. Sesungguhnya kami terlalu rindu kepadamu ya Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan asbab bulan Syakban ini ya Allah, sebelum Kau ambil nyawa kami ya Allah, Kau izinkan mata kami ini untuk memandang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu hadis, kita tengok bagaimana Sayyidatina Aisyah menggambarkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika saya kata nak tutup tapi tak tutup lagi. Last saya tutup. Last saya tutup. Minta maaf ganggu. Seronok sebenarnya nak bersama dengan hadirin hadirat semua ni, masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Puan Ikin, Samad, masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Saya tutup last. Satu ketika Sayyidatina Aisyah dalam keadaan rumahnya bergelap, dimasuki oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika baginda Rasulullah SAW masuk, terpancar cahaya yang penuh. Cahaya itu menerangi di dalam rumah baginda Rasulullah SAW. Bahkan terkeluar, maknanya cahaya itu menerangi semua. Dan Sayyidatina Aisyah melihat wajah Nabi penuh dengan cahaya, lebih bercahaya daripada bulan yang sedang mengambang. Gembiranya Sayyidatina Aisyah. Dan dia mengatakan, sungguh wahai Rasulullah, sungguh bercahayanya mukamu wahai Rasulullah. Ya Allah, bercahayanya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita melihat Rasulullah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita melihat Rasulullah. Bercahayanya mukamu wahai Rasulullah. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun liman lam yarani fi yaumil qiyamah. Kita kena pegang hadis ni betul-betul. Ini paling bahaya kalau ada pada diri kita. Wailun liman lam yarani fi yaumil qiyamah. Cilakalah, binasalah mereka yang tidak dapat melihat aku pada hari kiamat. Cilakalah, binasalah mereka yang tidak dapat melihat aku pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah berikan kita keizinan untuk melihat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita membawa kecintaan kita yang terlalu mendalam terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kecintaan itu merapatkan hubungan kita lagi dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kami rindukan kepadamu ya Rasulullah. Tidak mampu untuk kami melafazkan, akan tetapi kami membawa kecintaan dan kerinduan itu dalam hati kami. Dan mudah-mudahan kerinduan dan kecintaan yang terbuku dalam hati kami ini ya Allah dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita untuk membawa keluarga kita menunaikan ibadat umrah, menunaikan ibadat haji, dan mudah-mudahan dapat bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di mahsyar kelak. Jadi bulan Sya'ban, bulan Rasulullah SAW, mari kita lazimi lidah kita, basahi lidah kita dengan berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Didik anak-anak kita sebelum tidur, minimum 7 kali sebelum anak-anak kita tidur. Tak kira 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 18 tahun, sebelum anak kita tidur, kita cakap dengan dia. Sebelum tidur, ambil wuduk, baca bismillah 21 kali, selawat ke atas Nabi Muhammad sebanyak 7 kali minimum. Dapat lebih, alhamdulillah. Sebab apa saya cakap macam ni? Saya ada kisah anak yang berusia 9 tahun dah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan oleh siapa? Anak tu sendiri dan juga ibunya sendiri. 2 kali mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang berusia 9 tahun diceritakan kepada saya, dan saya bersangka baik bahawa yang dia mimpi itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja daripada saya. Mudah-mudahan, dan terima kasih banyak-banyak kepada mereka-mereka yang menonton, dan ganjaran yang besar kepada Masjid Ladang Ulu Tiram kerana menganjurkan kuliah online ini, dan mudah-mudahan ia memberikan manfaat khususnya buat diri saya. Saya sampaikan bukan berarti saya ini berilmu, tidak. Saya perlukan doa daripada orang-orang yang hebat macam yang menonton ni semua, Puan Sharifah, Aweng Raksono, Puan Shanas, Puan Ikin, Cik Romi, siapa-siapa yang menonton ni, anda ni semua mulia, anda ni semua hebat. Doa anda ni mustajab berbanding dengan doa saya. Saya ni orang yang hina yang memerlukan doa daripada anda ni semua. Jadi mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah kabulkan segala permintaan kita, dan yang paling penting, Allah sentiasa mendorong hati kita ini untuk sentiasa melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kerana mengambil masa anda semua, dan terima kasih banyak-banyak kerana menonton. InsyaAllah jika ada kelapangan, kita akan bersama lagi pada masa yang akan datang. Itu saja daripada saya. Doakan saya banyak-banyak. Doakan keluarga saya, doakan pusat pengajian saya, doakan sahabat saya yang sedang diuji, namanya Johari Ahmad. Dia orang yang baik, dia orang yang mulia di sisi Allah dan Rasul. Doakan dia sihat, doakan dia tabah dalam dia menghadapi ujian kesihatan. Doakan dia banyak-banyak, doakan dia banyak-banyak. Dia orang yang baik. Dia orang yang dicintai Allah dan Rasulullah SAW. Dan siapa pun di antara kita yang diuji dengan kesihatan, mudah-mudahan Allah angkat segala ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, terima kasih sama-sama Puan Sharifah Akasha Alidrus. Terima kasih pada pihak masjid. Jazakallahu khairan wa iyyakum sama-sama. Terima kasih banyak-banyak yang menonton. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.